Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Di sini saya ingin membincangkan teknik pengumpulan data secara kualitatif ni, dan di sini saya rasa beberapa tip yang berguna lah untuk anda, khususnya pelajar-pelajar yang baru berkecimpung dalam kajian kualitatif ni, yang sedang buat sarjana ataupun PhD ya. Um, dalam proses kajian kualitatif ni, satu perkara yang penting adalah pengumpulan data. Okey, dalam pengumpulan data ni, dan bila kita mengumpul data, mengutip data, dan di sini perlunya memilih teknik-teknik yang sesuai, dengan kajian yang kita laksanakan. Jadi bila kita memilih teknik yang sesuai, memungkinkan kita untuk dapatkan data yang diperlukan. Okay? Jadi data yang diperlukan itulah yang paling utama. Sebab dalam konteks kajian, banyak data sebenarnya boleh dikutip, tetapi soalnya adakah data tersebut sesuai ataupun tidak. Okay? Jadi satu perkara asas yang perlu diberi perhatian adalah data yang benar, data yang betul ataupun data yang sah, boleh dipercayai, sah dan boleh percayai. Okey. Itu dalam konteks kajian. Kalau data yang kita peroleh itu tidak sah, tidak boleh dipercayai, susahlah analisis data ataupun hasilan daripada kajian itu untuk diterima oleh semua. Okey. Dan dalam konteks kajian kualitatif, sah dan boleh percaya itu agak sukar ditentukan. Namun satu cara yang sering digunakan adalah yang kita panggil trustworthiness. Dan satu daripada cara untuk mendapatkan trustworthiness dalam konteks penggunaan teknik pengumpulan data ialah dengan cara triangulasi. Triangulasi ini adalah melaksanakan lebih daripada satu cara lah, 2 cara, 3 cara dan sebagainya. Kerana data sekiranya diperolehi dengan satu teknik, agak sukar untuk dipercayai. Sebagai contohlah, satu data yang diperolehi melalui temu bual. Adakah data yang diperolehi melalui temu bual itu data yang boleh dipercayai, yang sah? Ini satu persoalan. Kerana sekiranya data hanya daripada temu bual, peserta kajian boleh pada bila-bila masa untuk menyatakan ataupun untuk memberi maklumat yang tidak benar. Jadi dalam konteks kajian inilah dapat menggambarkan pentingnya triangulasi itu, menggunakan lebih pada satu teknik pengumpulan data. Okey? Dan biasa ataupun cenderung kita menggunakan 3 teknik lah, yang paling asas 3 teknik. Maknanya dia penggunaan lebih daripada satu teknik ataupun 3 teknik pengumpulan data itu boleh kita katakan membantu untuk meningkatkan lagi sah dan boleh percaya ataupun trustworthiness dalam konteks kajian kualitatif. Jadi teknik yang sesuai adalah penting, terutama dalam konsep pengumpulan data ini. Contohnya teknik yang sering yang menjadi pilihan para pengkaji adalah pemerhatian, seperti pemerhatian, analisis dokumen,
ataupun temu bual. Okey, dalam konteks kajian sering pengkaji menggunakan 3 teknik ini, iaitu pemerhatian, data, temu bual, okey, dan analisis dokumen. Okey. Soalannya, yang mana nak buat dulu? Pemerhatian dulu ke temu bual dulu? Ataupun analisis dokumen dulu? Inilah perkara yang perlu dipertimbangkan oleh pengkaji. Yang mana dulu? Okey. Sebenarnya tidak ada formula khusus untuk mulakan yang mana dulu dan mana kemudian. Ia bergantung kepada kajian kita sendiri. Okey, dalam konteks kajian kita, kalau kita perhati, kalau kita temu bual dulu, okey, kita temu bual dulu, berarti kita mendengar apa yang dinyatakan oleh peserta, apa maklumat yang diberikan oleh peserta, kita mendengar, kita mencatat, okey. Kalau kita temu bual dulu, okey. Dan selepas itu terpaksalah kita mencari maklumat-maklumat melalui pemerhatian agar apa yang disampaikan tadi itu melalui temu bual itu dapat dibuktikan semula melalui pemerhatian. Okey. Dan dalam konteks ini, sekiranya kita melakukan temu bual dulu, berarti temu bual tanpa pemerhatian, berarti kita sudah menyediakan soalan-soalan tertentu untuk kita tanyakan. Okey. Dan ini cenderunglah pengkaji menggunakan kaedah secara berstruktur atau semi-structured question, di mana pengkaji sudah menyediakan soalan-soalan tertentu untuk ditanyakan, dan apabila ditanyakan kepada peserta, selepas itu pengkaji akan mendalami lagi dengan menanyakan lagi soalan-soalan seterusnya. Okey. Jadi sukar untuk pengkaji, sekiranya dia tidak bersedia dengan soalan-soalan, sekiranya dia nak bertanya dahulu. Okey, itu biasa dalam kajian. Okey. Bila dia tanya dahulu, berarti selepas itu dia terpaksa membuat pemerhatian untuk confirm balik apa yang ditanya. Begitu juga untuk mencari dokumen-dokumen yang sesuai untuk menyokong apa yang dinyatakan dalam temu bual tadi. Okey. Dan temu bual tu biasanya kita gunakan secara berstruktur. Okey, tapi dalam konteks pemerhatian dahulu, biasanya kalau pengkaji membuat pemerhatian dulu, dalam pemerhatian itu dia akan mencatat apa yang diperhatikan. Apa benda, apakah maklumat-maklumat utama yang diperhatikan, dicatat. Okey? Dan itu kita panggil nota lapangan ataupun field note. Okey? Dan biasanya selepas pemerhatian dibuat, pemerhatian akan dilakukan pula selepas itu temu bual. Jadi temu bual ni biasanya adalah temuan yang tidak berstruktur, di mana soalan dan yang ditanyakan adalah bebas berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang diperhatikan dalam pemerhatian. Okey. Semasa pemerhatian juga biasanya akan diambil juga, akan dikumpul juga dokumen-dokumen yang terbabit. Jadi dokumen sumber daripada dokumen juga akan jadi asas untuk pengkaji membuat temu bual. Okey. Jadi ini kita dapat lihat yang mana dulu. Jadi dalam konteks ini kita sebagai pengkaji kena membuat penilaian yang betul agar kajian kita dapat berjalan dengan lancar.
Okey. Jadi biasanya kalau kita membuat kita membuat pemerhatian, kita buat pemerhatian, berarti kita tidak bersedia dengan soalan dan kita gunakan soalan yang tidak berstruktur. Dalam konteks ini ada banyak kajian yang berbentuk fenomena, memahami fenomena kita guna. Okey. Tetapi dalam konteks kajian yang berbentuk inquiry naratif, biasanya kita bertanya soalan dahulu, biasa soalan dahulu, sebab kita nak tahu cerita daripada, kita nak dapatkan maklumat daripada peserta kajian. Jadi selepas itu kita akan tanyakan soalan selepas kita tanyakan soalan-soalan itu, selepas itu barulah kita cari dokumen-dokumen yang sesuai. Dalam konteks ini kita menggunakan soalan secara berstruktur. Jadi inilah contoh tips yang boleh saya berikan sebagai panduan untuk anda dalam memilih instrumen yang sesuai, yang memilih teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Kerana memilih teknik ataupun teknik pengumpulan data yang sesuai akan membantu anda untuk mendapatkan data yang sah dan boleh percayai. Okey, itu sahaja daripada saya untuk kali ini dan kita akan berjumpa lagi dalam video seterusnya. Sekian, Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi. Terima kasih.